Hari ni kan kita kaya beca. Kita pergi mana ni? Pergi ke Giat Mara. Mana ni? Kita pergi masuk Giat Mara Parit Sulong. Kita tengok sini. Ni Giat Mara Parit Sulong. Sambil-sambil kita naik beca. Okey. Pak. Giat Mara. Giat Mara Parit Sulong. Bos, kayu sama JB bos. Boleh. Tapi tak tahulah bila nak sampai. Okey. Jom. Kita pergi Giat Mara Parit Sulong. Kita naik beca saja. Kita naik beca. Kita naik beca pergi Giat Mara Parit Sulong. Okey. Jom kita pergi ke sebab Giat Mara Parit Sulong ni dia ada 4 khusus yang ditawarkan tau. Okey, nanti saya akan ceritakan dengan anda apa 4 khusus yang ditawarkan tu. Ni kalau masuk dapat tak? Hei, saya dululah. Aku ada bakat lah bawa beca. Cikgu dia dah gelak dah. Cikgu dia dah gelak dah macam-macam lah yang boleh. Okey. So sekarang ni, kalau tengok view, sebenarnya saya tengah kayu beca tau. Sekarang ni saya ada dekat Giat Mara Parit Sulong. So Giat Mara Parit Sulong ni kat Batu Pahat lah. So dia ada 4 khusus yang ditawarkan. Motosikal, otomotif, elektronik pengguna dan juga sistem komputer. So sekarang ni saya dekat bengkel motosikal bersama cikgu dia ni. Bro, kasih cikgu dia mic. Boleh? Mana-mana pun cikgu. Okey cikgu. Secara ringkasnya, boleh saya duduk macam ni je? Boleh. Kena duduk situ. Pun boleh juga kan, saya nak bawa cikgu jalan-jalan hujan pula. Hujan, dia duduk sini lah. Okey. Secara ringkasnya cikgu. Ya. Giat Mara Parit Sulong. Ya. Khusus teknologi motosikal. Ya betul. Cikgu yang mengajar kat sini. Saya. Nama cikgu? Nama saya Muhammad Safiq bin Rosman. Ini TPU lah. Okey. Mengajar di Giat Mara Parit Sulong. Okey, Parit Sulong. Khusus teknologi motosikal. Ya, apa yang diorang bakal pelajari cikgu kat sini cikgu? Okey, dia akan pelajari berkenaan dengan basic motosikal lah. Basic motosikal. Kepada repair motosikal. Repair motosikal. Sebab apa yang kita nampak budak-budak muda sekarang yang lelaki lah terutamanya, kebiasaannya memang suka godek motor. Biasa mesti godek motor. Kurang tak godek motor, pakai motor. Tapi kena ada ilmu betul tak cikgu? Ya betul. Kurangnya basic lah. So siapa-siapa yang nak dapat ilmu repair motosikal tu bolehlah datang ke Giat Mara Parit Sulong ni. Okey, cikgu bawa saya pergi bawah bengkel cikgu. Hodoh betul rupa ni kalau nak turun beca ni. Dia kalau ada motosikal kena barengan. Beca ni pun canggih tau. Sebenarnya beca ni cikgu bawa buat pertandingan ke apa? Ya betul, pertandingan. Pertandingan 2015. Di skill. Dapat nombor tak? Setakat ni tak ada nombor lah. Okey, kenapa saya cakap beca ni canggih? Beca ni dipasangkan satu motor, okey, supaya meringankan ataupun memudahkan proses mengayuh. Betul kan? Betul. Nanti saya nak cikgu bawa saya pergi ke sana tu. Nah, yang sana tu. Yang sana tu. Boleh? Boleh. Okey, tapi sebelum tu, bro, kita ambil gambar daripada sini. So bermaksud bila diorang datang belajar dekat sini, mereka akan buka motor ni secara real. Secara real sebab kita terus buat kerja amali. Teori ada di dalam kelas. Sana bilik teori, sini amali. Maksudnya diorang akan buka enjin. Terus overhaul dan sebiji motor ni semua diorang akan belajar. Ya betul. Dari pasang jejari, daripada jejari, daripada roda, top overhaul, boleh cakap overall sebiji. Semua sebiji tu. Betul. Spray sekali. Cat sekali. Tapi kebiasaannya kadang-kadang ada daripada samurai ataupun DPI datang buat kat sini, kita sekalikan join. Okey. So jadinya siapa-siapa yang nak belajar ilmu repair motosikal ni sebenarnya dah tak payah pergi jauh-jauh dah. Kalau orang Parit Sulong, orang Batu Pahat, datang je terus kat sini sebab belajar dia tak lama juga. Berapa bulan? 6 bulan sahaja. 6 bulan sahaja khusus membaiki motosikal. So 6 bulan tu diorang dapat apa? Sijil profesional Giat Mara. Profesional Giat Mara. Lepas tu SKM tahap 2. SKM tahap 2. Servis dan penyelenggaraan motosikal. 6 bulan dah dapat SKM tahap 2, apa lagi nak? Betul tak cikgu? Betul. Syarat cikgu. Syarat nak masuk. Syarat kalau kata giat-giat lain mungkin dia akan cakap 4M lah. 4M. Membaca, menulis, mengira, minat. Betul. Kalau saya tak. 5M pula. Tak. Minat cukup. Minat dah cukup. Betul. Tak pandai baca pun tak apa. Sebab bila kita nak jadi seorang mekanik ni. Betul. Apa benda yang nak dibaca? Betul. Kan? Kadang-kadang budak motosikal ni, mekanik motosikal,
kalau kita bagi ayat yang sebenar untuk berkenaan dengan motor. Betul. Contohlah kita bagi nama crankshaft. Dalam bahasa Melayu dia, apa tu? Acik engkol. Pergi kedai tak cakap pun acik engkol. Betul. Cakap crankshaft. Betul. Kadang-kadang budak ni lebih profesional bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu bila pergi spare part. Padahal dia tak tahu nama yang sebenar dia bahasa Melayu dia. Jadi pada saya untuk membaca tu saya kalau boleh letak tepi lah. Yang penting minat lah. Senang cakap okay, kalau umur anda 16 tahun ke atas, syarat dia 16 tahun ke atas untuk masuk Giat Mara. Lepas tu minat, datang je kat sini, cikgu terima. Kalau tak boleh baca ke, tak boleh menulis ke, tak apa, janji minat. Datang kat sini. Okay. So, diorang akan buat restore lah macam ni. Sebab satu lagi, okay, dekat Giat Mara sini, dia ada satu yang bestnya, kita ada apa, khusus trik apa dia panggil? TRIG, Training Income Generation. Okay, itu untuk Giat Mara lah. So, bermasuk kat sini. Boleh aku bawa kat saya belakang ni. Jom kat sini. So dekat sini kalau ada orang luar nak servis ataupun nak hantar motosikal, boleh hantar ke sini tau. So dekat sini, yang ini insya-Allah pada hujung bulan ni akan start operasi bengkel ni. So apa yang best ni kat sini, nampak tak? Saya ada nampak satu mesin best ni. Apa nama mesin cikgu ni? Blasting apa? Sandblasting cabinet. Sandblasting. Maksudnya ni mesin ni untuk apa ni? Ya, mesin ni fungsi dia dia menggunakan pasir. Pasir dan pasir tu ada dijadikan sebagai semburan. Untuk buangkan cat lama-lama. Komponen yang kita rasa kita nak cat lah. Kalau zaman dulu kita beli getah pasir, gosok. Betul, pakai minyak tiger lah, apalah semua. Lah, gosok sebaik mungkin sampai ni. Kalau sekarang kita ada mesin sandblasting ni lebih mudah, lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Betul. Dia sembuh je. Dia akan jadi macam baru. Ya betul, dia akan jadi macam so baru. Ini diorang pelatih akan belajar juga gunakan ni. Pelatih akan belajar juga sebab mesin ni dia kita khaskan untuk TRIG punya bengkel. So sebenarnya TRIG ni konsep dia lebih kepada nak budak-budak yang ada semasa ni lebih kepada menjadi seorang usahawan. So kita terapkan usahawan tu, so bila akan ada orang luar datang untuk servis motosikal, so kita akan hantar budak ni supaya budak ni boleh membiasakan dirilah dengan usahawan. Faham. Yang ni antara kelebihan yang ada dekat sini supaya kita boleh menarik pelanggan. Betul. So siapa-siapa yang lepas ni nak hantar, okay, sebab kat Giat Mara ni lengkap kalau dapat tengok daripada sana. Bro, ambil angle daripada luar sana. Okay, ini untuk mesin blast. Okay, untuk blast kotak enjin ke apa ke semua. So ni nak press bearing ke apa ke semua ada. Okay, untuk tayar ni untuk kereta ke untuk motosikal? Motor. Untuk motor Untuk motor. Memang kita beli khas untuk motor. Untuk motor lah. Untuk motor lah. Okay. Giat Mara pun ada spray boot spray boot. Spray boot yang ni coating boleh? Haba heater? Tak ada. Ini untuk spray boot saja. Untuk lebih so belajar secara betul-betul profesional dekat Giat Mara lah tempatnya. Okey cikgu. Ada apa-apa info yang cikgu nak tambah-tambah? Information okey. Information lebih kepada promosi Giat akan datang mungkin pengambilan sesi Januari tahun depan. Sebab sesi ni dah penuh kan? Sesi ni dah penuh dan dah ditutup untuk sesi pendaftaran untuk bulan Julai. So siapa-siapa berminat kena masuk bulan Januari. Tapi boleh dah boleh daftar sekarang, betul tak? Boleh daftar sekarang. Untuk blog dulu supaya kita boleh marking siap-siap. Betul. Kalau kata sebab pengambilan ni tak hanya 15 orang je kan? Ya betul, terhad. Jadi kadang-kadang bila mana yang masuk dulu kita lock dulu siap-siap supaya maksudnya kita nak nyusul tu senang lah. Ini Superbike ada ni belajar juga je. Kita belajar lebih kepada basic lah. Belajar kepada basic. Sebab Superbike ni dalam modul dia ada satu modul pacuan akhir jenis sub. So kita kena adakan motor jenis yang tak ada rantai tu lah. Ya betul, pakai sub. So kita ada basic lah. Ada basic juga kat sini. Jadi kalau macam Superbike tu kita ada satu biji 250 Kawasaki. Jadi kita boleh lah basic ada untuk multiple carburetor dengan multiple cylinder. Sebenarnya kan Cikgu Giat Mara ni tak kedekut. Kau tanya apa pun dia jawab je. Datang je lah. Nak atau tak nak je. Betul tak cikgu? Sebab saya pun dulu tenaga pengajar juga. Jadinya kita tahulah dia punya apa orang cakap, Giat Mara ni punya budaya dia macam tu. Kalau simpan pun tak boleh buat apa. Betul. Okey, jom cikgu. Saya nak juga masuk cikgu punya showroom kereta motor cikgu tu. Hujan ke tak hujan ke, kita jalan juga cikgu. Okey, jom. So batu-bat hujan hari ni. Johor memang hujan. Semalam pun hujan, kita cross sini kot. Tak hujan. Kita cross sini.
Kita cross sini, kita pergi ke bahagian showroom. Jangan anda tengok sini kita cross sini dulu. Boleh kita cross sini. Bro. Okey, jom. Kita pergi dekat dia punya showroom motosikal ni. Sebab apa tau? Giat-Mara ni, salah satu kelebihan Giat-Mara ni banyak masuk inovasi dan reka cipta. Okey, boleh bro, masuk je terus bro. Boleh. Boleh masuk ke tak kunci ke? Boleh masuk, tak ada masalah. Okey. Kita masuk dulu. Oh, banyak trofi ni tu. So, kategori Cup Johan Anugerah khas. So banyak ni. Okay, emas kategori pengguna. So ini kalau dapat lihat ni banyak trofi ni apa semua ni. Ini adalah ni pertandingan apa tu? Lebih kepada pertandingan diski lah. Maksudnya motosikal ni apa-apa semua lah. Motosikal dan juga inovasi lah. Inovasi apa-apa semua. Kat dalam pertandingan. So yang ini asalnya ni dia memang skuter lah, memang basikal. Ya, skuter. Basikal elektrik kan? Basikal elektrik. Yang ini, yang ni nampak pelik sikit ni. Enjin macam nampak macam skuter tu. Betul, enjin skuter V100. V100 punya enjin. Suzuki. So depan ni macam basikal. Ya, kita gabungkan basikal tu jadi macam ni lah. Basikal ni juga dulu pernah digunakan untuk apa tu, gimmick KUD punya kelab usahawan. Carnival usahawan desa. Oh, Carnival usahawan desa. Ni mesti mesti dapat nombor ni. Mana dia punya apa ni? Dia punya ni ada sana. Ada Johan Johan untuk ni. Tapi So ni dah terlalu lama ni, tak silap saya lebih kurang 2011 lah. 2011. Jadi memang keadaan dia, kondisi dia memang dah tak seperti yang mula-mula kita buat. Okey, ni Johan Ini Johan champion. Yang ni ada nombor tak? Yang ni lebih kepada jadi buat pameran lah. Yang ini dia tukar enjin je lah. Ya, betul. Dia pasang enjin lah. Sebab asal dia ni bateri kan? Betul. Okey, yang ini saya tahu walaupun dia dah ubah paras dia, yang ini Panther. Betul, Panther. Motor Panther. Suzuki Panther. Gambar ni, enjin gambar ni. Betul. So kita ubah sesuai. So sebenarnya ramai bila kita tunjukkan hasil-hasil reka cipta daripada Giat-Mara, nanti akan adalah mulut-mulut longkang ni akan kata, alah bukan boleh pergi ke jalan raya lah, itulah JPJ, itulah tak luluskan ke apa. Tak, dia sebenarnya motor ni adalah motor untuk kita buat kreativiti. Ya, betul. Okay? Dia lebih kepada untuk kita terjemahkan kita punya kreativiti, bukan untuk digunakan di jalan raya. Motor ni hanya untuk buat pameran, show macam ni apa semua. Kalau jumpa peminat dia yang betul-betul, dia boleh, harga dia tu boleh melebihi macam kita tak sangka. Harga yang tak ni. Okey, ni motor apa gua? Yang ni pelik sikit ni. Ni enjin Modena Chris 110. Enjin Chris. Enjin Chris Modena 110. Chris Modena 110. Body kita custom sepenuhnya 100%. 100% body 100%. Chassis ni buat. Ya, betul. Chassis ni 100% kita buat. Sebaik hujan. Kalau tak hujan tadi memang saya start ni. Okey, ada nombor? Walaupun secantik macam ni kan, saingan memang hebat lah. Saingan yang hebat Giat-Mara ni sebenarnya hebat-hebat belaka. Hebat-hebat minggu lepas saya pergi ke Giat-Mara Kota pun banyak. Ni saya dengar Giat-Mara Segamat, Cikgu Don. Lagi banyak dia punya motor dia kan. Nanti saya nak pergi. Kita Johor ni memang saingan. Dalam Johor dah saingan, apatah lagi luar pula. So yang ni chopper. Chopper. Enjin Jaguar 175. Enjin 175. Ini pun dah lama, tak silap 2012. Memang terlalu lama lah. Yang ini? Ini pun sama. Ni lagi lama. 2008 tak silap. So bermaksud dengan tu. Yang ini dulu, lepas tu yang ini. Yang ni betul basikal sana. Betul, yang ni sana. Lepas tu ni. Okay. Yang terbaru ni ni Panther ni lah. Betul. Panther ni. Tori yang ke Kedah bawa ni lah, bawa Panther. Yang ke Kedah Panther. Bawa Panther lah. Panther. Okey. Alright Ibu, terima kasih sangat-sangat Ibu kerana melayan kita punya kerenah ni, bawa ke sana, bawa ke sini apa-apa semua. Boleh, so akhir kata daripada cikgu untuk sesiapa yang berminat nak masuk Giat-Mara. Akhir kata, kalau kata nak masuk ke Giat-Mara boleh macam tadilah, macam video yang pertama datang terus ke sini. Datang terus ke sini. Kalau kata saya lah, kalau saya ni saya tak kisah pun. Kalau datang
saya tak boleh nak menulis lah. Tak apa. Datang je terus. Datang dulu. Yang menulis ke, mengira ke, pembaca tu, kita cerita yang nombor 2 nanti. Penting minat. Masuk dulu, minat. Sebab bila kita menjadi seorang mekanik motosikal, dalam masa yang sama, kat sini kita terjemahkan sekali apa yang ada. Yang contoh yang kita nampak ni, tak semestinya kita jadi mekanik untuk baik polis saja. Betul. Kadang-kadang kita boleh jadi mekanik sebagai mekanik yang ada ni, kita nampak. Buat custom, betul tu. Sekarang ni kadang-kadang custom ni bukan semua bengkel buat. Betul. Malas. Jadi untuk mendapatkan pendapatan yang baik tu, saya rasa yang penting. Tapi kadang-kadang kan, pengalaman saya Dan, bila kita jumpa budak-budak yang bukanlah kata ketinggalan, tapi dia memang kurang dalam akademik, tapi budak-budak yang jenis yang macam ni lagi kreatif, cikgu. Ya, betul. Betul, Itu yang kita nak. So kalau anda rasa anda kreatif, Giat Mara sini, welcome anda untuk datang ke sini. Okey, cikgu, terima kasih sangat-sangat cikgu. Sebab saya nak pergi ke bengkel automotif, sebab Giat Mara sini ada 4 khusus kan? Ya, betul. Satu motosikal, Ya, motosikal. cikgu yang uruskan bahagian motosikal dengan seorang lagi partner. Lepas tu otomotif dan juga komputer dan satu lagi apa tu? Elektronik punya bahagian. Okey, cikgu, terima kasih sangat-sangat cikgu. Kita jumpa lagi cikgu. Okey, jom kita pergi ke sini bro. Kita pergi ke bahagian automotif. Hari dah pula hujan. Okey, jom. Sekarang ni kita masuk dekat bengkel automotif. Okey, bengkel kereta lah, senang cakap, bengkel kereta. Kita nak cari tuan rumah ataupun kita nak cari cikgu dia. Kita nak cari tuan rumah ataupun cikgu dia. Rasanya tu cikgu dia tu. Cikgu. Okey, minta maaf ganggu cikgu. Okey. Boleh ke? Pakai mat sikit cikgu. Pegang, klip dia boleh. Okey. Cikgu. Bengkel otomotif dekat Giat Mara Parit Sulong. Betul? Betul. Berapa lama cikgu kalau nak belajar dekat sini? Okey, untuk latihan di sini dia selama 6 bulan. 6 bulan. Dan dapat CJ Profesional Giat Mara dan juga SKM tahap 2. SKM tahap 2. Okey, 6 bulan tu, dalam tempoh 6 bulan tu apa yang diorang pelajari khusus otomotif ni cikgu? Okey, untuk usaha otomotif ni selama 6 bulan dia akan buat rawat enjin. Okey. Sistem dalam enjin. Okey. So, dan keseluruhan bahagian kereta lah. So maksudnya yang ini, engine bay ni, diorang akan belajar sebenarnya mula-mula dekat sini ke terus dekat kereta? Macam ni cara pembelajaran diorang tu? Diorang akan ikut modul. Okey. Okey, sekarang ni kita tengah modul starter. Okey. Anda beruntung kalau cikgu dapat tunjukkan macam mana nak testing starter dia ni. Okey. So, ini starter Ini starter sebuah kereta lah. Okey, Proton. Kita nak tengok macam mana dia berfungsi. Okey. So saya dah DIY-kan dia punya switch. So dia akan direct di sini, dia akan pusing lah. Okey. Boleh kalau cikgu tunjukkan demo sikit? Boleh. Maksudnya kalau kita nak hidupkan starter tu, satu ni wire ground negatif. Yang kuning ni. Dia mesti ada supply. Okey. Ni supply merah. Okey. Yang kuning ni negatif. Negatif. Okey, kemudian masuk ke bateri. Okey. Melalui fuse. Okey. Relay dan switch. Okey. Okey, cikgu tunjukkan sikit demo ni. Okey, so sekarang ni saya dekat Giat Mara Parit Sulong. Parit Sulong ada kursus automotif dan anda bertuah yang tengah menonton dengan saya ni sebab cikgu dia saya paksa rela walaupun tak ada dalam skrip. Okey, untuk share macam mana nak uji starter tu elok ataupun tidak. Boleh cikgu Boleh. Okey. Tadi cikgu dah bagi tahu, jadinya saya ulang balik semula takut nanti kita punya penonton tak berapa jelas. Okey, wire kuning ni, ini adalah wire negatif, wire tolak lah, wire negatif. So dia akan masuk ke bateri. Bateri negatif. Okey, bateri negatif. Okey, nampak bateri negatif dia akan masuk terus. Boleh masuk ke? Boleh. Boleh. Okey, dia akan masuk bateri negatif. Lepas tu, dekat starter ni kalau dapat sini, bro, tunjuk dekat sikit. Boleh? Dia ada 2 bahagian juga saya nampak ni. Ya. Betul? Ya. So, nak masukkan dia ni, wire positif, dia ada 2. Dekat starter ni, dia ada 3 terminal. Okey, ada 3, saya nampak 2 je. Satu terminal switch. Okey. Satu terminal bateri. Okey. Satu lagi terminal motor yang akan pusingkan starter ni. Okey. Yang ini solenoid. Dia sebagai switch untuk aktifkan motor. Okey. So kalau nak hidupkan, dia kena onkan semualah. On-kan. Switch. Okey, ikatkan gunakan spanner yang sesuai. Letakkan dia. Letak muat.
Berapa tu? 13. Okey, ini positif. Ini positif. Ini positif. Maksudnya direct terus daripada bateri. Direct pergi bateri. Negatif daripada bateri ikat dekat body. Yep. Positif ikat dekat skru yang paling besar ni. Ya, terminal motor. Terminal motor. Terminal Okey. bateri. Yang ni terminal motor. Terminal motor. Oh, yang ni dia akan jump pergi motor. Ya. Oh, maksud tak payah ada sambung apa-apa wire kat sini lah. Okey, okey, okey. Yang control dia adalah solenoid. Okey, so maksud kalau kita nampak ada wire ni, yang ini adalah terminal motor, skru ni tak payah buka. Tak payah. Tak payah buka, ni memang kekal kat sini. Yang satu free ni masuk positif. Yep. Okey. So yang ini satu lagi ni Swiss. Switch kat kunci, ignition switch. Okey, Kunci kalau kereta. kita tak ada barang ni, kita nak testing ni, yang ini nanti kalau kita ni nak masuk wire apa ni? Kita jumperkan lah, ambil wire jumper. Maksud kita sparkkan positif juga? Ya. Okey, kalau dia spark, dia okey macam mana starter tu punya kerja? Okey, kita tunjuk Ni bro, ambil sini, ambil tengok macam mana nampak gigi dia. Okey. Gigi dia, yang gigi dalam. pinion gear ni akan keluar. Okey. Dia keluar, dia akan sentuh kepada flywheel, roda tenaga gigi ni. Dia akan pusing bersama-sama piston. Okey, so ini kalau kita spark, macam mana? Okey. Tak nak tengok. Try jangan pegang Okey, jangan pegang. Oh, so Tengok, dia dia keluar, lepas tu sekali dia pusing. Enjin hidup, dia akan masuk balik. Okey. Dia keluar sambil pusing, bila enjin dah hidup, dia akan simpan balik. Okey, okey, Starter okey. ni hanya berfungsi waktu cranking saja. Tak pusingkan piston tu. Pusingkan saja. Waktu dah hidup, dia akan lepas. Macam ni lah. Okey, saya memang sangat-sangat suka bila belajar kan. Satu part buka, tengok secara real macam mana dia bekerja, lagi mudah faham, lagi cepat pandai. Betul. Tengok. Itulah cara pembelajaran dekat Giat Mara. So kalau nampak ni sekarang ni, diorang tengah buka, cuci, kemudian pasang balik. Itulah budaya cara kerja di Giat Mara. Student-student Giat Mara dia akan buat benda-benda macam tu. So secara ringkasnya, kalau enjin kereta ni, mereka akan buat keseluruhan sebiji kereta tu. Betul ke? Lepas ni dia akan barai semua. Barai semua enjin, overhaul habis-habis semua. Pasang balik, bagi hidup. Kalau diorang nak masuk, sempat lagi tak Ibu? Dah tutup. Dah tutup. Nak Januari tahun depan. Nak Januari tahun depan. Tapi kalau nak daftar, boleh daftar sekarang. Boleh daftar. Betul? Okey. Simpan orang permohonan tu. Betul. Okey, so siapa-siapa yang berminat nak masuk Giat Mara Parit Silong ada khusus otomotif. So siapa-siapa berminat boleh datang terus ke Giat Mara untuk isi borang. InsyaAllah tahun hadapan punya pengambilan. 4 tahun ni dah penuh dah dia punya kota dia. Cikgu, ada info tambahan yang cikgu nak berikan ni tengah buat apa ni? Okey, sekarang ni dia tengah running renovation untuk TRIG untuk menjalankan alignment punya bengkel lah. Bengkel lah. Maksudnya kat sini nanti akan jadi bengkel tayar? Ya, sini kita akan buat bengkel tayar. Bengkel tayar. Maksudnya diorang student ni pun akan belajar juga? Student ni memang ada dalam modul. Oh, ada dalam modul. Dan kita untuk masyarakat tempat lah. Oh, okey macam ni. Saya terangkan dengan clear. Sebenarnya dekat Giat Mara Parit Sulong ni, sesiapa yang selepas ni nak tukar tayar ke, Ya, betul. nak buat alignment ke, nak berkaitan dengan kereta ke, boleh datang ke sini untuk ambil perkhidmatan tu. Sebab Giat Mara sekarang dia bukan setakat mengajar, tetapi dia nak dekat dengan masyarakat. Siapa-siapa masyarakat ada masalah kereta boleh datang terus ke sini. Ya, betul? Betul kan? So sambil-sambil pelajar ataupun belajar siapa-siapa nak hantar pun boleh juga dekat sini. Okey cikgu, terima kasih sangat-sangat cikgu. Ada apa-apa pertambahan yang cikgu nak sampaikan? Kat sini sampai level 2. Okey. Kalau nak sambung boleh pergi ke level 3 di Giat Mara Bandar Tenggara. Betul. Fokus dekat level 3, sini 1 dan 2. Giat Mara Tenggara, ingat tak yang saya ada bawa port lip tu? Sana dia spesialis untuk gearbox apa-apa semua kat sana kan? Advance. Sana ada lagi untuk advance bahagian automotif untuk level 3. Okey, terima kasih cikgu. So saya nak ke satu lagi bengkel. Bengkel apa? Electronic Industry. Jom. Boleh jom kita pergi ke bengkel. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Okey, jom kita pergi ke bengkel Electronic Industry. Sebab Giat Mara sini dia ada 4 lah saya cakap tadi. Kita ada 4 khusus yang ditawarkan. Khusus yang pertama tadilah yang saya pergi bahagian motosikal. Yang kedua kita pergi kat bahagian otomotif. Yang sekarang ni saya sebenarnya paling suka dan paling recommended. Okey, khusus ni. Kenapa saya cakap khusus ni? Sebab khusus ni tak banyak tau ada dekat pasaran. Okey. Tapi paling banyak kerja yang ada dekat pasaran. Maksudnya macam mana tu? Ini adalah khusus elektronik
Okay. Nama dia kursus elektronik. Tapi sebenarnya, okay, nampak TEL, teknologi elektronik. Bunyi dia macam glamour kan. Tetapi kerja dia sebenarnya memang glamour. Kerja dia macam saya. Cikgu Sazila. Ya, saya. Ni cikgu dia. So jadinya siapa-siapa nak masuk kursus elektronik ni nanti boleh jumpa cikgu. Tapi sebelum tu kita kasihlah tuan rumah ataupun kasihlah cikgu ni terangkan dulu apa yang diorang pelajari dalam kursus elektronik. Boleh ke kita masuk? Okey, silakan. Okey, Selamat datang. Okey, selamat datang. Assalamualaikum semua. Okey, so ini adalah kursus elektronik. Kita kasih tuan rumah ceritakan dia. Okey, cikgu, kursus ni apa yang diorang pelajari cikgu? Okey, dalam kursus teknologi elektronik ni, selama setahun tempoh latihan. Oh, setahun kursus elektronik ni. Setahun. Okey, cikgu, saya duduk sini Kita ada 11 modul atau Okey. 11 tajuk lah untuk tempoh setahun tu. Okey, antaranya yang sekarang tengah jalan ni adalah modul lukisan kejutaraan. Maksudnya diorang buat apa tu? Drawing. Drawing untuk board. Lukisan kejutaraan. Okey. Dia bahagian kejutaraan lah, lukisan bahagian kejutaraan. Lukis geometri. Okey, lukisan elektronik, elektrik. Okey. Tu yang kita akan belajar. Selain tu kita pun akan ada guna software. Okey. Selain kita gunakan board dengan alatan yang lain ni, kita pun akan menggunakan software dalam modul ni. Okey. Untuk lukisan Okey, kejutaraan lah. secara ringkasnya Okey. kursus elektronik ni sebenarnya dia yang pelatih yang masuk nanti sebenarnya secara ringkasnya apa benda yang mereka akan pelajari. Kalau kita tengok kursus motosikal, mereka dah nampak dah. Masuk kursus motosikal, repair motosikal. Okey, bila kita sebut kursus elektronik ni, minta maaf cakap kadang-kadang pengguna ataupun penonton dekat luar ni dia tak tahu benda apa yang dia belajarnya kat sini. Itu saya setuju. Okey. Untuk pengetahuan semua lah. Okey, dalam kursus ni kita akan belajar antaranya CCTV. Jom, cikgu bawa sini. Cikgu bawa saya pergi sini. Takut nanti CCTV pun orang tak kenal cikgu. Contoh CCTV yang kita dah pasang pada trainer lah. Okey, tengok baik-baik kursus elektronik bermaksud anda akan belajar pasang CCTV. Dah clear tak kursus elektronik tu apa? Belajar pasang CCTV. Itu yang pertama. Lagi cikgu. Jom, bro. Audio kereta. Audio kereta bermaksud kalau anda tengok dekat kedai aksesori, cikgu belah ni. Saya sini. Okay. Kalau anda tengok dekat kedai aksesori tu, aksesori kereta kan, anda nak buat kereta anda bum 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 bunyi apa semua tu. Okey. So dekat sini adalah kursus elektronik dia anda akan belajar audio kereta. Bermaksud anda nak pasang power amp ke, nak pasang woofer ke apa ke semua dekat sini ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, tengok kat depan ni. TV ni. Baik pula television. Betul. Itulah namanya kursus elektronik. Betul. So, bila anda masuk kat sini, anda akan belajar repair TV. So, banyak lagi sebenarnya. Periuk nasi, iron. Apa lagi cikgu? Yang cikgu boleh tu. Tu, sana tengok tu. Cikgu tunjuk tu. Periuk nasi, iron, oven. Apa? Handphone. Handphone pun ada. Okey? Ni boleh kalau cikgu dapat tunjuk. Okey. Salah satu kursus elektronik ni pelatih belajar repair handphone. So untuk mahir dalam bidang ni hanya perlu belajar selama setahun. 1 tahun. So lepas setahun mereka akan dapat sijil Professional Giat Marab. So professional Giat Marab tu sosol nak sebut. Professional Giat Marab. Lepas tu sijil SKM tahap 3. Yes. So setahun ambil masa tu. Setahun sahaja. Okey, ada ke kursus-kursus lanjutan tak untuk kursus ni? Maksudnya kalau diorang macam nak belajar lagi advance ke apa ke semua? Okey, kalau daripada sini kita sampai tahap 3. So kalau lepasan pelatih ni dia nak sambung ke tahap 4, dia boleh sambung di mana-mana institut yang menawarkan SKM tahap 4 lah. Okey. Contohnya di EdTech. Okey, boleh kan? Paling dekat EdTech Batu Pahat lah. Tu biasanya diorang ke sana ataupun diorang akan sambung ke SIAS. Okey. SIAS tu yang pusat pengajar dan untuk jadi cikgu. Faham. Cikgu sekarang ni tengah bocorkan satu rahsia tau. Saya bocorkan satu rahsia. Bahaya tau. Bahayanya apa tau? Kalau kita nak masuk EdTech, kalau kita nak masuk SIAS, kalau kita nak masuk semua pusat-pusat latihan yang cikgu cakap tu, cikgu tahu tak kelayakan nak masuk tu macam mana?
kelayakan. Mesti tak boleh, mesti kena ada SPM, mesti kena ada ni apa semua, betul tak? So kalau nak masuk GIAT ni berapa pula dia punya kelayakan dia, sebab apa? Yang saya nampak, yang saya cakap cikgu bocorkan rahsia ni bermaksud kalau pelatih ni cukup-cukup makan je, masuk GIAT Mara, dapat level 3 dah boleh sambung ke tempat yang tadi tu. Betul tak? So bermaksud anda yang nak belajar dia tak perlu pun nak terus apply pergi ke tempat yang mungkin kriteria dia tinggi, masuk kat sini dulu. Keluar dah dapat level 3, terus lompat ke tempat yang cikgu-cikgu cakap tadi tu. Itu saya cakap dia, cikgu tengah buka satu laluan, cikgu tengah bocorkan satu rahsia ni. So syarat nak masuk ni syarat nak masuk GIAT Mara khusus bidang ni. Okey, umur 15 tahun ke atas dah layak. 15 tahun ke atas dah layak. Boleh membaca, mengira, menulis dan minat. Cukup 4M. Membaca, menulis, mengira, minat. Dah boleh masuk? Dah. Tu je. Kalau nak masuk SIAS? Syarat dia? Syarat dia mesti SPM. Mesti kena. Kalau bukan daripada GIAT Mara, dia kena ada SPM. Ada SPM. Ada banyak lah syarat dia. Kena bahasa Melayu lulus lah, itulah ini. Betul tak? Itu yang saya masukkan. So bermaksud, kalau anda rasa anda dah ketinggalan, sebenarnya anda belum lagi ketinggalan, cuma anda tak tahu jahagia laluan dia. Sebenarnya sekarang ni anda boleh masuk di mana-mana GIAT Mara seluruh Malaysia untuk langkah pertama. Anda masuk GIAT Mara, anda dah ada sijil SKM. Level 1 ke level 2 ke level 3 ke, tak kisah apa-apa level. Selepas tu anda dah boleh lompat pergi ke mana-mana. Anda dah boleh pergi ke mana-mana pusat latihan yang ada lebih advance. Itulah yang saya nak sampaikan, saya nak maksudkan. Okey cikgu, ada apa-apa lagi yang cikgu nak sampaikan kepada semua penonton kita dalam kita punya live video pada hari ni? Okey, cuma saya beritahu sesuatu lah. Okey. Rahsia tak rahsia ni? Serius no muka dia? Tak rahsia. Kita gurau-gurau je cikgu. Okey, cuma untuk bidang elektronik ni kebanyakan orang tak nampak. Okey, so memang kurang permohonan untuk kursus ni sebenarnya. Okey, saya sendiri pun dengan partner memang agak struggle untuk cari pelatih. Betul. Sebab apa? Untuk bidang elektronik, nama kursus teknologi elektronik. Jadi orang tak nampak apa yang bakal orang belajar. Kita buat. Tapi sebenarnya dalam kehidupan seharian kita banyak hari-hari kita guna. Yes, banyak relate dengan elektronik. Handphone. Yes, betul. Paling dekat CCTV. handphone. TV hari-hari tengok. Betul. Audio kereta kita naik hari-hari. Betul. Traffic light kita lalu hari-hari. Betul. Mesin ATM nak keluar duit kita gunakan. Betul, semua tu akan belajar. Okey, kita tuang minyak pakai dekat petrol pump tu pun elektronik. Jadi ramai yang tak perasan sebenarnya bidang elektronik sangat dekat dengan kita. Betul. Jadinya tu yang kita nak membuka mata pada semua orang lah. Sebenarnya bidang elektronik sangat luas. Sebab itulah saya buat kerja ni secara percuma dan sukarela. Okey, supaya masyarakat dekat luar tahu yang sebenarnya GIAT Mara ada. Sebenarnya cikgu, bukan diorang tak nak masuk GIAT. Cuma diorang tak tahu yang GIAT Mara tu ada. Betul. Macam mana cakap kan? Berapa tahun dah GIAT Mara Paik Sulong dekat sini? 13? 5? Dah 20 tahun lebih. Dah 20 tahun lebih. Betul dekat sini kan? Jangan terkejut kalau ada orang tengah tulis komen, saya baru tahu GIAT Mara tu wujud dekat sini. Jangan terkejut. Sebab apa? Sebab itulah saya hari ni ambil inisiatif untuk mewar-warkan GIAT Mara, mewar-warkan apa yang GIAT Mara tawarkan supaya semua penonton kita yang sekarang ni kalau boleh tolong share supaya lebih ramai orang tahu ini adalah tempat anak bangsa kita yang tak perlu nak bayar apa-apa pun untuk masuk kat sini. Syarat dia sangat-sangat rendah. Malahan GIAT Mara beri lagi allowance. Berapa cikgu allowance dia? RM200 sebulan. RM200 sebulan allowance. RM200 sebulan. Bayar yuran sekali saja. Yuran pun alah berapa ratus je. Itu pun untuk SKM punya yuran je kan. Dengan yuran je. Okay. So, terima kasih sangat-sangat cikgu kerana sudi melayan kita punya kekecohan dekat sini. Nak pergi. Okay, ada satu lagi bengkel ni. Cikgu siapa cikgu nama? Cikgu Rusila. Okey, jom kasih cikgu di jalan. Okey, kita nak pergi. Okey bro, ke depan bro. Okey, ini dia punya bengkel. Okey, sama. Okey, kita pergi ke satu lagi bengkel. Stay juga bengkel elektronik. Cuma ini adalah bahagian yang advance sikit. Dia main PLC. Tadi cikgu tu ada cakap petropam lah. Cikgu tu ada cakap mesin ATM lah, apalah semua tu. Ini dia punya tempat latihan dia. Yang basicnya dekat sana. Belajar piok nasi ke, iron ke kat sana. Tapi ni tempat dia punya advance, dia punya bengkel. Okay, jom kita tengok. Okay, GIAT Mara sekarang ni sangat-sangat advance. Okay.
sangat-sangat advance. Okey. Ada yang nak masuk kat sini ni bro. Okey, minta maaf sangatlah untuk pengambilan Julai kita dah habis, dah tutup. Kau minta nombor telefon cikgu ke apa? Jangan minta nombor telefon cikgu. Nombor telefon nanti kita pinkan. Boleh. Okey. Okey, so sekarang ni kita dekat dalam bengkel automasi dah. Automasi. Okey, kita tengok sini. Okey, kejap. Saya jawab dulu soalan yang tadi tu. Okey, sebenarnya sekarang ni dah bulan Ogos. Ya, Untuk pendaftaran sesi kedua untuk bulan Julai dah pun tutup. Sebab Giat Mara ni, dia ambil pelatih Januari dan juga Julai. Bermaksud dia akan ambil setahun 2 kali sahaja. So dalam setahun 2 kali tu satu sesi dia orang akan ambil sekitar dalam 15 orang pelatih sahaja. So jadinya kalau anda serius nak belajar, serius nak belajar, tengok belakang tu, belajar apa ni? Sekejap juga Okey, apa ni? Belajar repair. Ni untuk roti punya microwave, oven ke, periuk nasi ke, blender ke, radio ke, apa semua ni anda boleh buat pendaftaran awal. Sebab dia hanya 15 orang sahaja diperlukan. So jadinya anda boleh terus datang ke Giat Mara Parit Sulong, isi borang, nanti queue untuk sesi Januari. So cikgu, benda apa ni cikgu? Canggih sangat rupa dia ni. Ini adalah pneumatik dan elektro. So kalau orang tanya apa nak belajar ni, sebenarnya siapa dekat mana duduk dia ni? Lepasan pelatih yang minat dalam industri. Okey. Pada industri conveyor. Okey. Conveyor yang lalu conveyor alat. Inilah ini dia punya kontrol dia. Ini dia punya silinder dia. So kat sini kita ajar basic dia macam mana nak pasang dan dia punya program, and then nanti bila dia masuk industri dia akan tahu macam mana nak buat lah. Okey, faham. Maksud kursus elektronik ni bukan setakat repair periuk nasi saja, bukan repair blender saja. Mungkin anda akan cakap lah setakat belajar periuk nasi dekat kedai apa pun boleh belajar. Sampai ke level ni sebab itulah dia ambil masa setahun. So inilah semua ni. Ini untuk industri lah. Industri samalah ni. Yang mana kita ajar basic ni, ingat tak di Giat Mara dengan Patah kita ada IoT. Okey, betul. So ini basic di sini dan advance dia di sana. Oh. So mana-mana pelatih yang lepas Giat Mara nak sambung ke advance. Maksudnya IoT tu adalah internet of things, internet. Pakai internet macam mana nak untuk nak kontrol, hidupkan lampu, hidupkan apa semua tu. Oleh Giat Mara Gelang Patah. Okey, terima kasih sangat-sangat cikgu. Okey cikgu, ada apa-apa info tambahan yang cikgu nak sampaikan? Apa yang saya nak sampaikan kepada orang luar sana yang tak tahu mengenai elektronik, satu je saya nak sampaikan. Satu je. Elektronik ni sebenarnya jangan kita ingat dia di kilang, di industri. Sebenarnya elektronik pada saya mudah untuk menjadi pendapatan. Betul? Ya. Pandai repair handphone dah boleh. Saya sendiri buat part time untuk repair. Repair apa? Repair TV. Oh, boleh tadi. Saya job repair TV, cikgu repair. Saya juga banyak menonton video di Aiwan Cik lah. Okey. So saya suka ingatkan pada pelatih saya, jangan risau kalau kata tak nak masuk industri, duduk kat rumah pun boleh jadi pendapatan. Betul. Betul juga. Memang peluang sangat-sangat besar. Sangat luas. Siapa dekat rumah tak ada TV? Cuba cakap dengan saya. Betul. Siapa kat rumah tak ada radio? Kat rumah tak ada periuk nasi? Kat rumah tak ada blender? Kat rumah tak ada barang-barang elektrik? Semua orang ada. Kalau dekat Malaysia ni ada 30 juta rakyat, kita ambil lah 10 juta rumah yang ada dekat rumah. Betul. Satu rumah, satu periuk nasi, dah 10 juta biji. Belum campur lagi ni. Sekurang-kurangnya kalau ada 5, bermaksud dah tak nak cerita lah. Itulah. Tapi dia orang tak nampak. Kata just ilmu untuk diri sendiri. Betul. Paling kasih dia orang nak kasih faham betul-betul lah. Sekarang ni tengah tengok saya pakai apa? Pakai handphone kan? So, handphone tu elektronik juga. So, khusus sini pun ada khusus repair handphone. So, jadinya khusus elektronik ni adalah satu khusus yang sangat-sangat best dan sangat-sangat rugi kalau anda tak join untuk. Saya bukan bodek sebab cikgu ni perempuan tau. Tak. Tapi sebab apa saya sendiri pun duduk dalam bidang kemahiran dan saya sangat-sangat tahu dan sangat-sangat faham sebab ramai sangat orang hubungi saya. Cik Errol ada repair oven tak? Cik Errol ada repair periuk nasi tak? Bukan saya tak nak buat, tetapi tak sempat nak buat. So peluang tu sangat-sangat ada. Terima kasih sangat-sangat cikgu. Okey, kerana sudi layan kita orang ni. Saya ada satu lagi kan? Ya, kita akan ke kursus teknologi sistem komputer. Sistem komputer. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Jom. Okey. Kita pergi ke satu lagi kursus yang ditawarkan di Giat Mara Parit Sulong. Okey. Cuaca hujan. Okey, memang Johor sekarang ni tengah mood hujan. Okey, Johor memang tengah mood hujan semalam. Johor semalam banjir. Hospital Aminah pun dimaklumkan tenggelam jugalah. Okey. So kita pergi ke kursus komputer. Kursus komputer dekat depan ni. Kalau semalam siapa dapat lihat ataupun join kita punya live,
di Giat Mara Batu Pahat. Giat Mara Batu Pahat pun ada kursus komputer. So kat sini pun ada kursus komputer. Kenapa sekarang ni kursus komputer banyak tau? Sebab apa? Sekarang ni kita tengah beralih ke zaman komputer. Okey? Ini adalah kursus teknologi komputer. InsyaAllah kita akan tanya cikgu dia apa yang diorang pelajari. Sebab apa? Kadang-kadang diorang akan faham komputer ni hanya sekadar komputer saja. Tapi sebenarnya tidak. Okey? Assalamualaikum. Saya buka cikgu okey, jom. Welcome. Ini dah macam nak pergi masak pakai apa ni. Okey, pakaikan cikgu mic. Okey. So cikgu, nama siapa cikgu? Nama saya Cikgu Arnizan lah. Cikgu? Arnizan. Okey, cikgu yang bertanggungjawab dalam kursus teknologi komputer, sistem komputer. Okey, cikgu, kalau cikgu dapat terangkan apa sebenarnya kursus teknologi komputer dan apa yang mereka tengah buat ni? Kalau cikgu dapat sini. Okay, sekarang ni pelajar ni tengah masuk modul 2 lah. Okey, ni modul 2. Modul 2 iaitu pelajar akan pasang, kemudian kita akan masuk BIOS, setting BIOS. Okey. Kemudian kita akan install Windows. Okey. Software. Okey. Kemudian dah settle lah. Okey, bermaksud untuk modul 2 ni diorang akan belajar buka CPU ni. Yes, buka barai. Barai habis. So diorang akan kenal komponen-komponen ni RAM, ini apa-apa semua ni. Yes. Cek juga kerosakan apa-apa semua. Dari modul 3. Modul 3. Oh, sekarang ni dia hanya proses buka dan pasang. Buka, pasang, kasih kenal habis semua, install semua. Kasih kenal dulu. Ni apa dik nama dik? Jawab. Apa nama dia dik? Dia jawab betul. Okey. So, komputer, CPU, laptop. Laptop kita tengok waktu kita lah. Misalnya kalau kita ada masa panjang dia kita akan buat. Tapi ada juga. Okey cikgu. Apa yang diorang akan pelajari secara ringkasnya? Repair komputer. Lagi? Lepas tu kita akan buat maintenance simple maintenance. Okey. Repair maintenance. Okey, maksudnya komputer ni lebih kepada software sahaja ke ataupun hardware juga? Dua-dua tu macam? Dua-dua sekali. So maksud lepas diorang dah kenal, lepas tu diorang akan belajar juga format. Yes. Install apa-apa software ke apa ke semua macam tu. Okey. Lepas tu repair kita kena repair juga. Oh, rosak repair juga? Repair juga. Okey, bukan setakat plug and play je lah ni. Bukan. Okey, nampak tak? Saya sendiri pun baru tahu sebenarnya kat sini dia bukan agak-agak RAM tak detect. Buka RAM, cocok RAM. Tak sebenarnya juga. Kita kasih betul jugalah. Okey. Ada pelajar macam kalau RAM rosak, apa simptom-simptom dia. Betul. Okey, lagi ke? Okey, lepas dah settle, kita akan ada modul handphone lah. Handphone pun ada? Ada. Oh, maksudnya teknologi komputer ni, dia termasuk sekali dengan smartphone, handphone apa semua ni? Dia cuma basic lah. Okey. Install, kita format, lepas tu nak ganti screen yang simple-simple. Simple-simple, maksudnya tukar screen, apa-apa semua macam tu lah. Okey, faham. Okey, lagi? Apa lagi yang tu? Kita ada maintenance untuk printer. Printer komputer ni? Ya, kita ada maintenance dia lah. Maksudnya servis dia punya head dia apa-apa semua tu? Head semua lah. Okey. Meluas sebenarnya cikgu. Betul tak? Betul. Okey, apa lagi cikgu? Kasih habis-habis cikgu. Kasih habis-habis cikgu. Itu untuk modul yang hardware punya lah. Okey. Lepas tu kita ada modul server jugalah. Server? Networking. Simple networking asas. Ni kan server kan? Betul? Ni pakar dia. Cikgu pakarnya. Pakar dia lah, bidang dia lah. Kanan. Belum. Okey, bermaksud tadi cikgu cerita tentang CPU, tentang komputer. Itu yang pertama je lah yang diorang akan belajar secara asalnya. Modul 1 hingga modul 5. Lepas tu 6 hingga 8 cikgu. Cikgu bahagian apa pula ni? Networking. Okey, mic kasih cikgu. Okey, sorry. Okey, maksudnya 6 hingga 8 networking. So networking ni diorang akan belajar apa tu? Boleh kalau cikgu boleh tunjuk networking. Apa yang diorang belajar ni? So, saya biasa ajar macam mana nak tarik kabel, macam mana nak dapatkan internet. So, ada server, semua basic server lah. So, daripada kosong, diorang tak ada internet, so diorang akan buat layout untuk tarik kabel. Okey, bermaksud secara ringkas nak kasih faham, PM akan kasih kita internet. Satu modem dan juga router. Ya, betul. Okey. So dari situ untuk pergi ke banyak PC ni itu dia panggil networking. Ya, betul. So bermaksud diorang akan pasang router. Lepas tu
tarik kabel RG45, kabel network ni, dia akan pergi ke CPU ni. Semua. Diorang akan tarik sendiri. Lepas tu diorang kena belajar setting sekali. Ya, betul. Okay, kau nak apa lagi? Berapa lama cikgu nak belajar semua ni cikgu? 6 bulan saja. 6 bulan sahaja. So, sebelum ni saya yang tarik semua daripada bengkel, office, daripada pejabat. Setiap bengkel dah sampai ke sini. So, min di sini. Hebat cikgu ni. Kalau suruh kasih saya, dia hancur ni. Saya yang panjat semua. Saya suruh. So, orang ada knowledge semua tu, pengalaman semula. Hebat cikgu dia ni. So, korang kalau tak nak belajar dengan cikgu yang hebat ni, saya tak tahulah apalah semua kan. Okey cikgu, boleh cikgu dua-dua sini cikgu. Kan, kursus ni ambil masa 6 bulan. Betul, 6 bulan. 6 bulan. So, bila keluar nanti, diorang akan dapat, macam biasalah, dah nama pun masuk Giat Mara, mestilah dapat CJ Professional Giat Mara. Okey. Lepas tu, apa lagi CJ tambahan yang diorang dapat? SKM tahap 3. SKM tahap 3. 6 bulan terus dapat level 3. Tempat lain, setahun 6 bulan. Betul. Kena LI, betul? Betul. 6 bulan. So, kat sini 6 bulan sahaja. 6 bulan terus level 3, dah dapat 2 sijil. Okey, lepas tu? Cisco. CJ Cisco ni apa ni? 7.0 kan? IT, CJ IT lah. Maksudnya CJ dia diiktirafkan kalau kita nak masuk kerja dekat mana-mana, insyaAllah senang. Orang kata confirm dapat kerja. Confirm boleh dapat kerja. Lagi kalau kita masuk TM, confirm orang akan respect je. Okey, dah ambil. Sebab kita dah ada student yang lepasan yang dah pergi. Orang kata ada Cisco, ada tahap 3, so ada pengalaman tarik kabel, so diorang akan ambil. Betul. Okey. So network, telefon ada buat juga? Ada jugalah. Okey. Okey, apa lagi yang cikgu nak sampaikan supaya penonton kita ni dah jelas dan terang. Bila diorang tahu je, nampak je sembut teknologi komputer tu, diorang dah tahu dah dalam kepala, okey, ini yang aku belajar. Ini yang aku belajar. Okey, ada apa? Apa? Siapa-siapa? Saya dua-dua. Dua-dua lah cikgu lah. Okey, last. Penutup. Gulung. Cepat. Apa pegang pun tak apa. Cakap je. So. Apa dua kata? Okey. Masuk kat Giat Mara Pet Salon ni semua ada. Semua ada. Kata komputer ada, kereta ada, motor ada, elektronik pun ada. Okay, so kalau boleh dekat masyarakat Pet Salon ni sebenarnya tak tahu ada khusus komputer semua ni sini lah kan. Bila kita tawarkan, ada. Kita ada survey macam-macam. Cuma orang tak tahu. Okay? So kena datang. Okey. So apa saya nak tanya kat sini, kalau ada orang nak hantar, ada tak macam kursus jangka masa pendek? Ada. Sebab ni kursus ni macam menarik. So ada tak kursus jangka masa pendek? Kalau macam mungkin lah, sebab kadang-kadang kita tak tahu orang tak sempat nak masuk 6 bulan. Kita kata 6 bulan pun dia kata 6 bulan tu panjang. Kan? So ada tak kursus jangka masa pendek yang 3 hari ke seminggu? Itu pun tak cukup 6 bulan sebelum orang cakap. Kejap tu cikgu habis. Mula-mula rasa macam lama. Bila dia masuk rasa macam dah habis lah. Okey, untuk kursus jangka pendek yang akan berlangsung akan datang ni, kita lebih kepada Microsoft Office lah 2016. Okey. 2016. Lepas tu kita ada kursus komputer assembly macam ni. Okey. Lepas tu saya yang dia router communication. Okey. Yang basic lah. Okey. So maksudnya ada. Ada. Okey, macam ni lah maklumat lanjut. Sesiapa? Okey. Maklumat lanjut, sesiapa yang berminat nak kursus jangka masa pendek. Sebenarnya keempat-empat kursus dekat sini, okey, motosikal, otomotif, komputer dan juga elektronik, semua ada kursus jangka masa pendek. So sebenarnya seluruh Malaysia sekarang ni Giat Mara ada buat banyak program kursus jangka masa pendek. Cuma dia punya modul tu anda boleh pilih sendiri. Datang ke sini tak semestinya nanti datang awak buka komputer, tak. Dia bukan macam tu sistem dia. Sistem dia datang sini bincang dulu cikgu. Kalau anda betul-betul minat nak belajar tentang networking, jumpa cikgu, saya memang betul-betul minat nak belajar tentang networking. Boleh tak saya nak belajar kursus jangka masa pendek tentang networking sahaja? Itulah yang saya maksudkan. Boleh datang ke sini untuk kursus jangka masa pendek. Betul cikgu Betul. Alright, terima kasih. Ada apa-apa nak cakap? Tak ada? Tak ada. Kalau dah tak ada apa-apa sekali, saya ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi terima lawatan kita semua di sini. Okey. So, okey, belajar okey. Bye-bye. Okey, jom. Okey, terima kasih sangat-sangat. Okey. So, hari pun dah hujan. So, inilah gambaran Giat Mara,
Giat Mara Parit Sulong. Hari hujan kita tak dapat nak berlega-lega dekat sini. Sebelum tu kita ditaja oleh siapa bos? Okey. Sebelum tu, Afiq ada tanya saya. Sebelum tu, kita ni jalan ke seluruh Johor, jalan ke seluruh 26 pusat Giat Mara seluruh Johor ni, kita ni disponsor oleh siapa sebenarnya? Mana datang duit apa semua? Sebab Hairul selalu cakap, program ni tak dibayar, program ni percuma saja, ni program balas budi dengan Giat Mara. Sebab Hairul ni dulu pelatih Giat Mara, bila berjaya memang nak balas balik budi Giat Mara apa semua. Okey, sebenarnya program ni disponsor oleh BC Pro, pencuci penyaman udara. Okey, yang ini adalah chemical ataupun pencuci penyaman udara aircon. Kalau anda nak buat DIY, anda boleh gunakan pencuci ini untuk mesin basuh, ini untuk aircon dan ini adalah untuk mesin basuh. So anda boleh dapatkan kedua-dua pencuci ni, anda boleh dapatkan kedua-dua kita punya produk ni di Shopee Hairul Vikul. Okey, mana kita punya ejen? Tak ada. Kita ada satu produk kan. Apa dia? Oh, mana kita punya ejen? Saya cari saya punya ejen. Kita cari kita punya ejen. Sebenarnya hari ni sepatutnya kita ada servis mesin basuh dekat sini, tapi ni. Jom. Kita dah santai-santai je ni. So ni saya punya ejen tau. Duduk. Kita santai-santai je. Okey. So, ini saya punya ejen sebenarnya. Pegang. Yeah. Kita santai-santai dekat Giat Mara. Sepatutnya hari ni kita ada servis mesin basuh dekat sini, tapi tak ada. So sebenarnya kita sembang santai sikit lah petang-petang, tengah-tengah hari ni apa semua. Okay, tak apa, letak je. Okay. Sebenarnya, kalau anda tengok saya pakai Scott BC Pro, yang warna hijau, warna putih ni, ini adalah saya punya baju untuk tim-tim kita apa-apa semua. Okay, kalau kita tengok, ejen kita, dia gunakan baju warna hitam ni. Sebenarnya, BC Pro, BC Pro, BC Pro ni adalah satu jenama. BC Pro dia ada 3 produk dia. BC Pro ada 3 produk dia. Yang pertama, iaitu pencuci mesin basuh. Kalau anda tengok kita berjalan ni, BC Pro lah yang sponsor kita punya hotel. BC Pro lah yang sponsor kita punya makan dan minum apa-apa semua. So, ini produk pertama dia. BC Pro 397 pencuci drum mesin basuh. Cara penggunaan dia sangat-sangat mudah. Dekat belakang, boleh scan QR code, boleh tengok cara penggunaan dia. InsyaAllah mesin basuhnya bersih. Sebenarnya dia lebih kepada produk maintain. So, yang kedua ni, BC Pro 398, iaitu pencuci aircon. So, kalau aircon anda kotor, aircon bin dan melambung, boleh gunakan ni. Dan yang ketiga, iaitu produk saya adalah Scott BC Pro. Nampak tak? Ini Scott BC Pro adalah salah satu kita punya produk. Bermaksud produk apa tau? Saya dah train abang ni. Saya dah train Hairul. Nama dia Hairul juga. Betul lah Hairul kan? Hairul Hisham. Apa? Betul? Betul. Abang nama? Hamzah. Tapi lebih dikenal sebagai Pak Long. So bermaksud sebenarnya ini 2 di antara 100 lebih ejen kita yang ada di seluruh Malaysia. Bila saya datang Batu Pahat, ejen saya tahu saya ada kat Batu Pahat, dia datang. Kita sembang-sembang, cerita-cerita. So bermaksud apa kerja ejen-ejen ni? Ejen-ejen ni kerja dia adalah, kalau anda menghadapi masalah mesin basuh, anda menghadapi masalah nak servis mesin basuh, sebenarnya sekarang ni anda hanya pergi ke laman web saya sahaja, www.hairulvikul.com. Pergi dekat button servis mesin basuh dan DC Pro. Dekat dalam tu ada senarai nama semua ejen-ejen kita. 100 lebih orang ejen seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak sebenarnya ada. So bermaksud mereka ni adalah salah satu produk kita, sebab kita ajar dorang, kita train dorang. So siapa-siapa yang nak cari perkhidmatan repair mesin basuh, sebenarnya dah tak payah pergi jauh-jauh, tak payah pergi susah. Pergi je dekat laman web kita. Macam tu. Okey. Daripada mana bang? Kau khabar dari mana? Mike pegang sikit. Saya daripada Yomping. Nama siapa? Nama? Nama saya Hairul Hisham. Hairul Hisham. Daripada Yomping. So kalau buat kerja-kerja repair, servis ni cover kawasan? Saya kawasan Yomping. Sekitar Yomping, Paiani, Caah dan Pai Sulong pun kita ada pergi. Pai Sulong pun ada pergi semua. Semua ada pergi. So bermaksud siapa-siapa yang nak cari perkhidmatan servis ataupun repair, boleh telefon Hairul Hisham. Nombor telefon 017 763 7567. Okey, itu yang pertama. Kita kasih Pak Long. Ni Pak Long. Okey, mic Pak Long. Pak Long jangan Cina. Jangan cakap Cina Kau nak cakap Cina. Okey, saya nama Hamzah bin Ahmad, dipanggilkan Pak Long. Nombor telefon saya 016 79 888
87. Itu nombor telefon Pak Long lah. Nombor saya. Okey, Pak Long cover area mana Pak Long? Batu Pahat, daerah Bandar Batu Pahat. Ni Sungai Ayam, Tukang Pecah, Pak Sulong. Pak Sulong. So bermaksud anda dengar tadi apa yang Pak Long sebut apa semua tu. Kalau anda menghadapi masalah mesin basuh, nak servis ke, nak repair ke apa-apa, insya-Allah boleh telefon Pak Long. InsyaAllah Pak Long boleh datang sebab Pak Long adalah sebahagian daripada Skop BC Pro yang anda dapat selalu tengok baju saya Skop BC Pro tu. Okey. Alright, terima kasih semua kerana support saya datang ke sini apa? Nak bagi penutup. Mana? Jom. Alright. Okey. Tu siapa? Okey, jom. Hujan lebat pula kan? Kat mana? Sebelah. Okey. Naiklah kita. Jom, kita ada satu pengumuman. Pengumuman penting daripada cikgu ni. Okey. Pengumuman penting. Bising kita masuk ke dalam sikit. Okey, kita masuk semula. Okey. Ya, cikgu. Okey. Siapa selesai dah? Ya. Tempat bengkel. Betul, alhamdulillah. Sini cikgu, sini. Automotif. Betul? Motosikal. Betul. Elektronik. Komputer. Betul. Itulah kursus yang terdapat di Giam Harapan Sulong. Betul sangat. Saya mengalu-ngalukan semua lepasan SPM yang tak ada SPM, yang ada PT3, yang ada PMR, yang ada IPSR, tapi kelayakannya umur 15 tahun ke atas. Layak untuk memohon untuk intake Januari 2023. Okey. So, hantar borang permohonan sekarang pun tak apa. Okey. Boleh, kita akan terima dan kita akan simpan, tutup masa kita akan call lah. Betul. Cuma intake Julai 2022 kita dah tutup. Dah tutup. Rapat. Dah tak boleh masuk lagi. Tiada sebarang rayuan. Kalau nak masuk, tak boleh dapat allowance kan? Betul. Okey. Jadinya terima kasih banyak-banyak daripada pihak Giam Harapan Sulong. Okey. Kehadiran tim Bikul. Okey, terima kasih. Dan saya wakil pengurus yang tak dapat hadir bersama. Okey. Kerana ada urusan di luar. So, harapannya masyarakat di luar sana terbuka dengan kemahiran yang kita sediakan. Betul. Kerana kita hanya ada satu moto, kemahiran menjamin kehidupan. Betul sangat-sangat dan sangat-sangat setuju. Kemahiran menjamin kehidupan. Okey, itulah moto Giat Mara sekarang. Okey. So saya ucapkan jugalah cikgu mewakili tim saya kalau ada kekurangan, kalau ada keterbatasan kita mohon maaf dan kita ucapkan juga ribuan terima kasih kerana sudi menerima kehadiran kita. Datang-datang tadi welcome dengan nasi lemak, dengan kari pau apa semua. Baik, terima kasih. Nasi lemak besok. Rugi saya tak makan. Kejap lagi repeat balik lah. Okey. Terima kasih sangat-sangat cikgu kita. Amin. Okey juga. Terima kasih sangat. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.